Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna illa idza sahla. Alhamdulillah, pertama dan selamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya dapat kita berkumpul pada malam ini dalam satu forum bicara santai. Pada malam ini kita tampilkan panel-panel yang cukup berwibawa yang perlu kita dengar perkongsian daripada beliau. Oleh itu, saya kira apabila kita baru sampai dan minta untuk minum sebentar, saya minta tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa minta tunggu sebentar untuk sama-sama kita berikan ahli panel kita ambil nafas terlebih dahulu sebelum naik ke pentas untuk kita berbicara pada malam ini. Sebelum itu, saya mempersilakan Ustaz Rosli pada malam ini untuk bersama dengan saya, okey, untuk sama-sama mengupaskan bagaimana ciri-ciri kriteria seorang pemimpin dan juga bagaimana perubahan-perubahan yang perlu untuk dilakukan. InsyaAllah, oleh itu saya persilakan Ustaz Rosli untuk sama-sama bersama dengan saya pada atas pentas untuk kita memanaskan pentas pada malam ini, insyaAllah. Silakan. Cuba 1, 2, 3. Are you ready for BN? Again, ya. Are you ready for BN? Are you ready for PAS? Are you ready for Pakatan? Alhamdulillah, baru semangat sikit sebagai pengganti pada malam ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri, wahai Tuhanku lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, permudahkanlah segala urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, rungkaikanlah segala kekhususan di lidahku yafqahu qawli. Mudah-mudahan mereka ini, pakcik-pakcik, makcik-makcik, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang hadir pada malam ini, insyaAllah faham apa yang ingin kita sampaikan, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara saya, saudara Muzamil, saudari Ebi Abadi yang telah pun tiba, insyaAllah bersama dengan kita sembang santai pada malam ini. InsyaAllah akan menjelaskan tentang beberapa perkara, khususnya perkara-perkara yang berkait dengan hijrah, perubahan yang perlu dilakukan oleh kita semua. Dan insyaAllah beliau akan mengambil contoh beliau sendiri sebagai contoh dan role model kepada kita semua yang hadir pada malam ini, insyaAllah. Dan juga YDP kita yang di-Ketua PAS Kawasan Serdang, Ustaz Syafi'i, yang insyaAllah akan sampai lebih kurang 2 atau 3 minit lagi. Beliau ada kenduri di Shah Alam sebentar tadi dan insyaAllah akan bersama dengan kita, insyaAllah. Saya sebagai backupnya, dan saya ingat lagi dalam minggu lepas saya sebagai MC masa tu, saya sebut tahun lepas, 5 tahun lepas sebagai penceramah. Dia untuk yang lepas sebagai MC rasa diturunkan pangkat, tapi alhamdulillah malam ni naik pangkat balik sebagai penceramah dengan ahli model, tapi ahli panel pun sebagai nasi tambahan saja, insyaAllah pada malam ini. Dan saya sebenarnya yang pertama sekali nak mengucapkan tahniah sebanyak-banyaknya kepada JPRU Seksyen 4 ini, yang saya kira ini kali ketiga mengadakan ceramah umum, dan pada malam ini sembang santai. Dan insya-Allah sebagai persediaan nak menyatakan bahawa kita telah ready bila-bila masa sahaja untuk menghadapi pilihan raya. Tepukan gemuruh kepada JPRU Seksyen 4 ini. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya ingin menyambung sedikit perkara yang telah diulas oleh saudara saya, saudara Afiq sebentar tadi, Esko Dewan Pemuda PAS Kawasan Serdang, yang telah
menjelaskan tentang 7 agenda anak muda berkebajikan yang insya-Allah menjadi perkara utama yang akan dilaksanakan sekiranya seandainya PAS dan Pakatan Rakyat diberikan peluang untuk memerintah, terus memerintah di Selangor ini, dan insya-Allah akan mendaki Putrajaya insya-Allah. Sebelum saya nak sambung sedikit, suka saya untuk recap sikit tentang apakah konsep negara berkebajikan yang dibawa oleh PAS. Sebab sebahagian daripada kita mengatakan bahawa PAS telah melencong, telah lari daripada dasar perjuangan bila mana mengumpulkan agenda negara kita ini daripada negara Islam sebelum ini kepada negara berkebajikan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, negara berkebajikan yang dibawa oleh PAS ini adalah berbeza sama sekali dengan welfare state yang dilaksanakan di negara-negara Europe seperti Sweden, Norway, negara-negara di Skandinavia dan sebagainya. Negara yang kita akan laksanakan ini sebenarnya adalah bertitik tolak daripada apa yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Kita refer kepada ayat Quranul Karim sebelum kita mengemukakan sesuatu, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di kalangan kamu yang menyeru ke arah kebaikan dan kebajikan. Kebajikan yang kita bawa ini berkisar daripada 2 perkara yang disebut di dalam Al-Quran. Yang pertama al-bir, dan juga konsep yang kedua al-khair, tuan-tuan. Yang kita nak bawa kepada al-khair dalam ini menyeru ke arah kebajikan sebenarnya ialah menyeru ke arah Islam yang syumul. Tidak ada beza negara Islam sebenarnya dengan negara kebajikan. Kita menyeru ke arah negara Islam yang syumul. Dan untuk melaksanakan Islam yang syumul ini hendaklah ada golongan yang menyeru ke arah yang makruf dan mencegah perkara yang mungkar. Kemuncak untuk melaksanakan perkara yang menyeru ke arah yang makruf, mencegah kemungkaran ini, ialah mereka yang diberikan kepertanggungjawaban untuk memerintah negara. Maknanya yang paling tinggi untuk melaksanakan perkara yang menyeru ke arah yang makruf, mencegah keadaan mungkar ini adalah kerajaan, pemerintah yang diberikan amanah itu sendiri, tuan-tuan. Sebab itu dalam konsep negara berkebajikan ini, antara perkara yang utama yang perlu kita faham ialah good governance, ataupun dalam Islam pertimbangan antara dosa dan pahala. Pertimbangan antara dosa dan pahala. Setiap bila mana kita diberikan amanah, bila mana kita melakukan sesuatu, kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau good governance saja ni tak cukup. Good governance bagaimana yang diamalkan oleh negara ini, dia ada SOP, ada internal audit dan sebagainya untuk cek. Tetapi Islam lebih tinggi daripada itu. Bukan setakat ada internal audit, bukan setakat ada SOP, tapi lebih tinggi daripada itu ialah pertimbangan dosa dan pahala. Bila mana kita melakukan sesuatu, kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri utama yang kita akan mainkan sebagai seorang pemimpin bila diberikan amanah kepimpinan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita lihat bagaimana bila mana kita mempunyai pertimbangan dosa dan pahala bila mana kita melakukan sesuatu. Kita lihat, ambil contoh di negeri Selangor ini, tuan-tuan. Di negeri Selangor ni kita tengok. Kalau kita tengok bila mana berlakunya good governance, kita buat sesuatu, kita cuba ke arah untuk melaksanakan karya makruf, mencegah yang mungkar ini, ada pertimbangan dosa dan pahala. Bila kita lakukan sesuatu, kita tengok mudah je. Nak tengok dari sudut contoh good governance ni. Kita tengok dari sudut research, tuan-tuan. Bila mana kita mengambil pemerintahan negeri Selangor pada tahun 2008, reserve pada waktu itu lebih kurang 400 juta saja reserve kerajaan negeri. Bila mana akhir tahun 2012, Disember 2012, bila mana kita membentangkan bajet untuk masuk kepada tahun 2013, kita dapat orang kata simpan reserve sebanyak 2.4 bilion, tuan-tuan. Penambahan 6 kali ganda daripada apa yang ada, apa yang diwujudkan oleh Kerajaan Barisan Nasional pada 5 tahun yang lepas. Dan yang lebih menarik, dalam keadaan kita dapat reserve yang tinggi ini, tuan-tuan, kita dapat beri kebajikan yang cukup banyak. Air free-nya, macam program tawasnya, program khairat kematian, program jom shopping. Dalam keadaan kita berikan kebajikan yang begitu banyak kepada rakyat, tapi kita pada masa yang sama, kita dapat orang kata simpan reserve sebegitu yang tinggi. Sebab itu dalam konsep
Tuan kebajikan ini dalam konsep good governance, bila mana Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada kita, di sana perkara asas ialah keimanan itu sendiri. Dan perkara yang asas juga ialah kita akan merujukkan sebuah negara ataupun sebuah pemerintahan ialah ada yang disebut sebagai pemimpin yang bertakwa dan takut untuk melakukan rasuah dan sebagainya. Bila mana keadaan ini berlaku, barulah Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat dan berkat kepada sebuah kerajaan. Sebab itu kalau kita tengok dalam pengertian berkat ni maksudnya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Dan bila mana kita buat baik, kita jaga perkara-perkara good governance, insya-Allah Allah akan turunkan lagi keberkatan. Sebagai contoh yang lain tuan-tuan, saya nak bawa juga. Sebab kita di negeri Selangor, contoh di negeri Selangor. Kita tengok tuan-tuan, dalam masa lebih kurang 55 tahun yang lepas, bila mana kerajaan negeri Selangor yang diperintah oleh BN sebelum ini, ini disebut oleh Menteri Besar pada perasmian Sekolah Agama Rakyat di Sungai Tangkas. Sepanjang 50 tahun lebih, kerajaan dahulu hanya dapat menyediakan lebih kurang 5 sekolah agama saja tuan-tuan. 5 sekolah agama saja yang dikawal oleh negeri. Bila mana kita mengambil pemerintahan pada tahun 2008 sehingga tahun akhir 2012 tu, kita berjaya tuan-tuan untuk menyediakan 5 buah sekolah juga tuan-tuan. Baca saja, sepanjang 50 tahun 5 buah sekolah. Maknanya 10 tahun baru 1 sekolah. Tapi kita sepanjang 5 tahun 5 buah sekolah. Maknanya dalam 1 tahun kita dapat menyiapkan sebuah sekolah agama untuk rakyat semua di negeri Islam. Bagaimana kita boleh melakukan semua ini? Bila kita tengok dalam construction cost yang diberikan melalui tender-tender, kos dahulu tuan-tuan, kos ni sebanyak 5 juta untuk menyiapkan 1 sekolah. Bila mana kita dirikan pemerintahan, kita dapat menyiapkan melalui tender dengan kualiti yang sama hanya dengan kos harga 2.5 juta saja tuan-tuan. Tadi 5 juta, kenapa tu? Mana lagi 2.5 juta ni? Mana tuan-tuan? Kemana tuan-tuan? Kemana? Kemana? Masuk ke satu pihak tertentu, ada yang ambil duit atas angin dan sebagainya. Dan sebab itu bila mana adanya good governance di peringkat kerajaan ini, insya-Allah kita dapat melakukan yang terbaik. Dan itulah rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara lain juga kita melihat perkembangan ilmu agamanya ialah antara sumber-sumber ataupun perkara-perkara asas yang membawa kepada rahmat turun kepada sebuah negeri itu. Saya nak buat contoh yang lain akhir sekali tuan-tuan. Bila mana baru ni ada Bob Lokman datang, dia sebelum akhir itu sebelum balik ni sebut, dia kata Alhamdulillah akhir-akhir ni dia tengok perkembangan agama ilmu Islam cukup baik sekali. Dia bawa contoh tuan-tuan di masjid negeri Shah Alam. Tiap-tiap hari tuan-tuan kuliah subuh lebih kurang 2 ke 4 ribu orang. Bukan setakat hujung minggu saja, bukan setakat hari Sabtu dan Ahad saja, setiap hari. Dan kalau hari Rabu tu bila ada Ustaz Dasuki, menantu untuk guru Ni Aziz, lebih kurang 4-5 ribu orang tuan-tuan. Orang datang untuk kuliah, orang berlemba-lemba untuk mencari ilmu. Dan inilah sebenarnya antara sumber hidayah, antara sumber keberkatan yang ada dalam negara kita. InsyaAllah akan terus memberikan kebaikan kepada kita. Dan saya mengharapkan agar perkara ini terus dipertahankan kepada kita dengan mengundi PAS dan Pakatan Rakyat dalam pilihan raya yang akan datang ini. Boleh ataupun tidak tuan-tuan? Boleh ataupun tidak tuan-tuan? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Terima kasih kepada Ustaz Rosli di atas pencerahan, penerangan yang telah diberikan oleh beliau. Dan juga saya berterima kasih kepada Ustaz Rosli yang menemani saya seketika pada malam ini, insya-Allah. Dan seterusnya kita akan teruskan forum kita pada malam ini. Saya mengalu-alukan kedatangan Ustaz Syafi'i Ingah dan juga Kak Ebi Abadi. Sama-sama pada malam ini kita akan berforum, berbicara santai insya-Allah dalam kira sehingga jam 2 pagi insya-Allah. Sama-sama kita akan bersama pada malam ini. Boleh atau tidak? Boleh insya-Allah. Tapi kami pukul 12 saja. Okey. Tak mengapa. Pada malam ini kita tampilkan 2 orang ahli panel dan insya-Allah sama-sama hebat, sama-sama bergaya. Yang paling kiri sekali di hujung sana, siapa yang tak kenal? Okey, pelakon gerak khas. Kalau saya semasa bersekolah dahulu menanti-nanti. Okey. Okey, baik. Kak Ebi Abadi dan juga di sebelah kanan beliau
Okey, siapa tidak kenal banting? Kalau di mana-mana Bangi ni, setiap lampu-lampu ataupun yang berada dekat sini penuh dengan gambar beliau. Ustaz Syafi'i ingat kita. Okey. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada malam ini kita akan sama-sama bersama dengan dua orang ahli panel. Dan saya kira pada malam ini kita tidak begitu formal, tetapi kita lebih kepada santai sahaja untuk sama-sama kita mendengar input-input, mendengar pencerahan, mendengar nasihat-nasihat dan juga pengalaman daripada ahli panel kita pada malam ini, insyaAllah. Okey, baik. Kita ada lebih kurang 2 pusingan. 2 pusingan boleh? Ustaz dulu. Okey, baik. Request. Kali request Ustaz dahulu. Okey, baik. Okey, untuk malam ini insyaAllah soalan pertama untuk Ustaz yang merupakan yang dipertua PAS Kawasan Sedang dan juga merupakan ahli majlis MPKJ dan juga merupakan program syar'i. Untuk soalan yang pertama Ustaz, untuk saya tanyakan kepada Ustaz berkaitan dengan negara berkebajikan Ustaz. Dan juga apa yang perlu ditawarkan, bagaimana yang perlu untuk kita terjemahkan negara berkebajikan itu di dalam konteks kita sekarang ini, dan juga bagaimana untuk kita adaptasi perkara tersebut dari masa sekarang ini, insyaAllah. Itu saja Ustaz. Soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Saudara saya, saudara Muzammil, Musi, Pada Abadi, rakan-rakan, menganjur, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tuan-tuan dan puan-puan datang nak tengok AB je kan? Tapi saya nak tumpang tui lah. Untuk bersama tuan-tuan dan puan-puan menyebut, mengkisahkan harapan atau aspirasi kita untuk melahirkan negara berkebajikan. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan dan juga Puan AB, Bangi ni special, very special. Kita digelar dengan julukan Bandar Ilmu. Bangi Bandar Ilmu. Betapa meriahnya ilmu di Bangi ini sampai AB Abadi pun bagi tazkirah dekat surah An-Nur. Saya pun tak ada can tu. Bermakna kita bersedia untuk membuka dada dan fikiran kita, kepala kita untuk mendapat ilmu dari sumber mana dia datang. Hatta dari sumber yang jauh dahulu sekarang mendekati kita. Ini di antara ciri kebajikan yang nak kita lahirkan. Dan Bangi sangat bertuah. Serius sangatlah. Tak syok serius ni. Saya nak pergi pantun kejap lagi. Bangi, tuan-tuan yang duduk di Bangi sangat bertuah. Dan kebertuhan ini kita tak boleh stay kat Bangi saja. Mesti keluarkan menjakan ini sampai keluar Bangi, supaya orang-orang luar Bangi, orang Semenyih, orang Kajang, orang Puchong, orang Sungai Besar mesti menikmati sama erti Bangi yang berilmu ini. Seluruh Selangor akan merasa nikmat ini. Rahmat Allah akan turun kalau sama-sama kita menjayakan negeri berkebajikan. Ya, jadi kesemua pihak, orang yang bekerja di peringkat yang paling tinggi atau yang paling bawah, semua nak mengarah pada yang sama bagi memastikan negeri berkebajikan, iaitu cakna masyarakat itu akan dilaksanakan insya-Allah lebih baik daripada yang telah sedia ada. Satu penggal kita perintah Selangor ini, kita membebaskan rasuah daripada pemimpin-pemimpin yang berjawatan.
takkan nak mengembalikan kepada UMNO. Dan kalau kembalikan kepada UMNO dan Barisan Nasional, kita akan lihat rasuah kembali bermerajalela di Selangor ini. Mau ke tak mau? Dah tahu jawapan tu. Bangi kekal, insyaAllah. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz di atas penerangan berkaitan negara kebajikan dan juga bagaimana negara kebajikan itu dapat diimplementasikan, dapat diadaptasikan di dalam konteks bandar Baru-Bangi, insya-Allah benda ini. Okey, untuk soalan kepada Kak Ibu Abadi pada malam ini, insya-Allah soalan yang pertama, minta Kak Ibu Abadi supaya kupaskan pengalaman akak berhijrah dan juga cabaran-cabaran yang ada selama akak berhijrah dalam konteks sekarang ini. InsyaAllah dipersilakan. Takbir. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada yang bukan beragama Islam kalau ada. Pertama sekali pada yang kita muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, selawat dan salam ke atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada yang saya hormati dan saya kasihi pengurusi majlis pada hari ini, Ustaz tak sempat nak kenalan Ustaz. Kita baru nak start. Pada yang saya kasihi dan saya hormati juga, calonnya bukan? Bakal. Ustaz Syafi'i. Okey. Dan saya dipahamkan juga ada seorang lagi panel untuk malam ini, YB Syafi'i. Banyak orang nama Syafi'i kat Bangi. Mazhab Syafi'i. Okey, pada semualah sah pimpinan Dewan Pemuda, Dewan Muslimat, wakil daripada PKR, daripada DAP kalau ada, seluruh yang hadir, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati dan saya sayang kerana Allah. Saya memang sebenarnya ikutkan dah berbuih dalam mulut fungsi pasal pengalaman hijrah ni, yang mana memang saya tak pernah jangka yang sakitnya Islam di Malaysia bila tanpa sedar kita dijauhkan daripada Islam. Saya nak kongsi daripada awal pengalaman penghijrahan saya, macam mana membuatkan saya berada di sini. Saya kena jelaskan daripada awal sebab saya kena jawablah untuk menjawab fitnah UMNO Barisan Nasional tersebut. Tak boleh sebut. Boleh. Saya memang suka sebut UMNO. Sayang UMNO. Jadi saya nak sebut kat sini yang mana saya kena cerita pengalaman hijrah ni bila banyak sangat fitnah daripada UMNO Barisan Nasional yang mengatakan hijrah saya kerana PAS, saya bertudung kerana PAS, semuanya kerana PAS. Dia nak tunjuk pada orang, dia nak saja nak buatkan keadaan tu nampak macam saya ni sesat. Kalau dulu dia kata PAS sesat, PAS parti ajarannya apa, mana benda tak betul, Tok Guru begitu, Tok Guru gini. Sekarang dengan saya pun dia cakap benda yang sama supaya orang nampak saya sesat dan orang tak ikut yang belah sini. Jadi saya kongsi pengalaman hijrah saya. Saya bersyukur. Semua kena sedar kita berada di akhir zaman bila ramai sangat yang menolak agama tanpa sedar, yang menolak alim ulama, yang menolak orang yang mengajak pada kebaikan. Tapi Allah dekatkan saya dengan dia. Sesuatu yang memang saya tak pernah jangka berlaku dalam kehidupan saya. Bila mana semua kena sedar juga, akhir zaman antara yang mereka kan adalah hiburan. Dunia saya dulu. Jadi bila saya berada di sini memang tak terkatalah betapa tingginya kesyukuran yang saya sampaikan pada Allah, yang mana saya memang rasa bersyukur sangat Allah bagi kesempatan untuk saya menjadi antara hamba dia lah. Jadi saya kongsikan pengalaman di mana setelah saya diduga dengan beberapa kejadian besar dalam kehidupan saya. Malas nak sebut sebab saya tahu kalau saya tak sebut pun orang tahu. Jadi bila Allah duga saya, Allah duga kita, mana Allah sayang kita. Dia nak kita ingat dekat dia. Jadi kalau dulu saya bersyukur juga. Daripada dulu walaupun saya leka, saya lalai dengan dunia, kelemahan saya lah bila saya tak faham Islam dan saya tak masuk Islam secara keseluruhannya. Ramai pun yang macam saya. Dia rasa dia dah Islam sangat dah. Bila dia semayang,
bila dia bayar zakat, sambut raya, sambut pergi haji. Tapi sebenarnya bila kita tak faham Islam, macam saya dulu, saya mengaku saya beragama Islam tapi saya tak tutup aurat, itulah kejahilan namanya. Bila saya buat pilih-pilih pula dalam Islam tu, sepatutnya kita kena ambil, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, tak boleh ikut mana suka. Tapi saya melihat dalam keadaan negara kita sekarang yang mana kita dipimpin oleh sebuah kerajaan yang memang tak berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, tak ikut sangat ajaran Islam, saya melihat memang tanpa sedar kita dijauhkan dari Islam. Jadi benda-benda macam tu dulu saya nampak kita ni sebenarnya kena sedar manusia ni adalah anak pada suasana. Bila suasana saya kat keliling macam tu, dia mengaku dia beragama Islam tapi dia tak ikut Islam, saya nampak memang dah jadi budaya. Saya pun melalui keadaan yang sama, jadi saya bersyukur bila Allah duga saya dengan beberapa kejadian besar. Daripada dulu Allah selalu ada dalam hati. Walaupun saya mungkin nampak luar itu jahil, tapi Alhamdulillah Allah ada selalu dalam hati. Jadi bila berlaku kejadian itu, saya minta pada Allah supaya tunjukkan satu jalan yang lebih baik, dan Allah buka pintu hati saya untuk menunaikan umrah. Itu permulaan dia yang mana saya takut juga nak pergi umrah. Itu kejahilan sangat, banyak benda sangat dengar cakap orang. Konon-konon nanti kalau kat sana Allah balas sambal di tepi sebab banyak sangat dosa. Takut. Tapi bila besar ni kuasa Allah, kekuasaan Allah kepada setiap umat dia, sampai juga saya kat sana dalam masa 2 minggu. Saya nak pergi dalam masa 2 minggu, saya sampai kat sana, hilang semua ketakutan. Apa yang saya nak kongsi kat sini, yang baik sangat layanan Allah pada saya. Baik sangat layanan Allah pada saya, sampai saya tak melalui apa-apa kepayahan langsung. Saya dapat buat apa yang semua orang nak buat dekat sana. Saya dapat buat umrah 3 kali, saya dapat semayang di Hijri Ismail, saya dapat duduk lama depan Kaabah, saya dapat masuk dalam Raudah. Apa saja yang orang nak buat kat sana, saya dapat shopping semua kat sana. Maknanya benda-benda yang sangat-sangat menyeronokkan. Saya seronok beribadat. Saya memang tak pernah rasa macam tu sebelum ni. Itulah yang saya rasakan Allah hadiahkan sesuatu pada saya, yang mana bila beberapa kejadian insiden-insiden yang memang membuatkan saya sedar, semua pun kena sedar, kembalilah pada Islam yang sebenar, yang mana kita memang diciptakan dalam dunia ini semata-mata untuk beribadat pada Allah. Jadi dekat sana, bila Allah tunjukkan satu kejadian pada saya, satu subuh tu 6-7 jenazah dibawa keluar. Dan yang terakhir itu kanak-kanak. Apa yang saya nak sebut dekat sini, kalau dulu saya tahu setiap yang hidup pasti akan mati, tahu. Tapi dulu saya leka dengan dunia. Benda yang saya tahu pun jadi tak tahu. Saya anggap macam ramai pun macam saya tahu. Bila rasa masih muda, rasa masih sihat, rasa lambat lagi nak mati. Oh tak apa, nanti dah tua taubatlah. Terlupa nak fikir sempat ke tua. Terlupa. Sebab memang kebanyakannya macam tu. Nanti dah tua baru nak taubat lah. Lepas 40 nanti kita gini. Jadi saya bila melihat keadaan di sana, di Tanah Suci Mekah, setiap kali semayang fardu ada semayang jenazah. Maknanya tiap kali ada je orang meninggal. Dan satu subuh tu bila Allah nak tunjuk dekat saya 6-7 jenazah dibawa keluar. Dan yang terakhir tu kanak-kanak. Tiba-tiba saya rasa takut sangat kalau Allah ambil nyawa saya waktu tu. Maknanya saya tahu, saya sedar yang mana kematian tu dia datang bila-bila masa je. Bukan tak semestinya kita tahu. Jadi bila saya berada dalam keadaan tu, saya jadi macam takut. Saya menangis macam bertakut sangat, macam Allah nak ambil nyawa sangat masa tu. Jadi bila saya melihat keadaan tu, sampailah jenazah tu semua dibawa ke naik van tu semua kan, sampai habis. Tengok, saya bernyawa lagi. Saya berterima kasih pada Allah. Tak tahulah macam mana nak cakap, tinggi kesedaran saya tu. Saya berterima kasih pada Allah sebab bagi saya peluang dan ruang untuk saya sedar kesilapan saya dulu. Saya tahu banyak benda yang saya buat dulu mendatangkan dosa berbanding pahala. Jadi dekat situ Allah sedarkan saya banyak benda. Sampai ke tahap kesedaran saya tu, saya berjanji di depan Kaabah nak jadi antara umat yang terbaik. Sebabnya bila mana saya sedar yang saya dulu banyak buat dosa berbanding pahala. Saya melihat bila terbaca satu hadis, saya teringat semua masa dekat sana, dekat Tanah Suci. Saya baca satu hadis tu yang mengatakan orang dalam kubur menangis, merayu, minta pada Allah supaya dinaikkan semula atas dunia sebab dia menyesal dengan apa yang buat dalam dunia. Dia menyesal. Tapi macam saya dapat sedar benda tu sewaktu saya masih berada dalam dunia. Jadi itu yang saya kongsikan sebab saya mengharap orang lain pun sedar. Dan bila kita leka sangat dengan dunia, kita ni lupa
Allah cipta kita dalam dunia ini semata-mata untuk beribadat pada Dia, bekerja untuk Allah, bukan bekerja untuk siapa-siapa. Jadi bila saya dapat satu kesedaran tu saya berjanji depan Kaabah nak jadi antara umat yang terbaik, dan Allah ilhamkan saya dengan satu doa. Ikutkan sebenarnya dulu saya tak pandai cakap ilham ni, tapi bila Ustaz cakap, saya kata saya tiba-tiba nak tiba-tiba nak doa macam ni Ustaz. Saya cakap macam tu. Kata Ustaz kata itu bukan tiba-tiba. Allah ilhamkan untuk Abi, yang mana doa dia berbunyi yang, ya Allah ya Tuhanku, Kau tanamkanlah iman dalam hatiku ya Allah. Kau tanamkanlah iman dalam hatiku ya Allah. Kau tanamkanlah iman dalam hatiku ya Allah. Doa tu saya ulang-ulang sewaktu saya buat umrah. Doa tu yang saya ulang sewaktu saya berada di sana lah. Sepanjang-panjang saya berada di sana, dan saya dapat rasakan doa itu yang membuatkan saya kuat berada di sini. Dan sekarang pun doa tu masih melekat dengan saya, yang mana tiba-tiba dia bertukar sendiri. Ya Allah ya Tuhanku, Kau kuatkan iman dalam hatiku ya Allah. Dan saya rasa orang kata bersyukurlah dalam usia, dalam keadaan saya macam ni. Saya tak macam dulu. Sekarang hidup mati saya serahkan pada Allah. Hidup mati saya serahkan pada Allah. Kalau banyak sangat fitnah pada saya yang mengatakan artis lain berhijrah juga tapi tak macam kau. Tapi apa yang saya boleh sebut, apa yang saya boleh sebut, yang saya boleh kongsikan, yang mana Allah hadiahkan sesuatu pada setiap manusia tu dengan kadar yang berbeza-beza. Jadi janganlah samakan saya dengan artis lain, yang mana ada artis tu dia nak buat apa yang saya buat. Tak ramai lah. Tapi ada artis dia tak nak. Sebab saya melihat keadaan bila ada artis, walaupun dia dah berhijrah, tapi dia kata dia tak nak lah bersama politik dia, sebab tak nak jadi gaduh kita macam mana. Dia kata dia nak jaga lagi birokrasi dia. Pada saya tak tahulah, tinggi sangat kesedaran saya, tinggi sangat kesedaran yang saya ada, yang mana rezeki itu semua daripada Allah. Kenapa nak kena jaga kerajaan untuk jaga rezeki dia? Benda tu satu kesilapan. Saya tengok keadaannya, kalau dulu saya tak nampak, tapi saya rasa bersyukurlah. Sekarang ni Allah terangkan hati saya untuk menerima Islam. Banyak sangat benda yang saya lihat kebenarannya, saya dapat rasakan bila saya nak pada agama Allah, Allah seakan datang lari pada saya. Bila saya nak pada Islam, Allah dekatkan saya dengan orang baik-baik yang betul-betul sayangkan agama dia. Saya rasa berbeza sangat Islam saya dulu dengan Islam saya sekarang. Beza sangat. Kalau dulu Islam saya ambil yang mana suka, yang tak suka buat macam tak kisah. Oh tak apa, tahu dosa tapi tinggalkan macam tu je. Kalau macam saya tengok artis sekarang masih berada di sana, saya kena cerita pasal dunia saya, yang mana kami dulu memang langsung bekerja, langsung tak ada garis panduan Islam. Tak ada. Maknanya itu cabaran buat saya sekarang untuk meletakkan saya di sini, untuk sedarkan kawan-kawan yang lain juga. Yang mana bila dulu saya tak nampak. Dulu pun saya macam sama, saya buat benda yang sama macam apa yang saya sebut dekat sini. Bila dulu kami ni tak disedarkan benda-benda yang memang buat tu, tak apa berlakon je. Suami orang boleh peluk isteri orang boleh peluk girlfriend orang boleh peluk suami orang boleh peluk siapa-siapa, boleh peluk siapa-siapa je, dengan alasan tak apa, berlakon saja. Jadi maknanya nampak macam benda tu macam tak salah langsung dan tak melibatkan dosa pahala. Jadi macam saya pun bila dulu buat tak sedar. Jadi kalau tak sedar, tak adalah dosa saya. Saya senyum. Betul. Sejujurnya saya memang tak berapa nak sedar sangat. Kadang-kadang rasa macam dosa juga bila buat berlebih-lebih. Cumanya dulu bila disuruh buat yang over-over, saya tak nak. Sebab saya kata tak boleh buat macam ni, nanti mak saya marah. Sebab mak saya tengok TV, dia akan komen apa yang saya berlakonkan. Jadi kalau over, tak malu ke buat macam tu, tak malu ke buat macam ni. Jadi saya masa tu, hati saya yang takut nak buat sebab mak, bukan sebab Allah. Mana tak kuat lagi tak kuat lagi, yang mana sebenarnya kita hidup ni kerana Allah. Tak payah lebih-lebih pada yang lain tu. Jadi bila saya berada di sini, saya nak kongsikan pengalaman saya, yang mana saya bersyukur. Saya tadi moderator tanya dekat saya cabaran-cabaran selepas penghijrahan. Tapi saya nak kena, mana ini memang mencabar sungguh lah. Bila mana saya, walaupun saya bersyukur, tapi dia mencabar saya. Bila mana selepas penghijrahan, saya bersyukur Jemaah PAS meraihkan saya, yang pada awalnya saya tak nak. Saya tak nak bersama dengan PAS sebab takut sesat. Betul. Bukan maknanya saya tak kenal orang PAS. Saya daripada dulu, saya rasa ramai pun rakyat Malaysia yang macam saya. Bila mana kerajaan UMNO Barisan Nasional mendidik rakyat agama lain, politik lain, jadi ramai yang tak ambil tahu pasal politik.
Dia mengaku dia beragama Islam, dia ambil tahu lebih kurang dia pasal apa Islam yang dia tahu. Jadi pasal politik tu macam saya pun sama. Dan ramai di kalangan saya pun yang sama macam saya. Politik tu bukan dunia saja, dia tak payah ambil tahu. Macam saya dulu artis memang rajin ke majlis-majlis UMNO. Macam saya antara yang paling rajin, daripada tak kahwin, sampai ada anak, sampai tak kahwin balik lah. Bersama dengan program UMNO. Sampai last kali sampai saya dah berhijrah pun saya ada sekali pergi ke Ampangan. Ampangan Seremban. Sempat lagi pergi program UMNO Barisan Nasional. Tapi masa tu tak berapa nak sedar sangat. Tapi bila mana saya masa tu memang rasa lain, beza gila. Macam dulu sebab saya pun sama, jadi saya tak sedar sangat. Saya ikut satu program UMNO yang membezakan saya memang kena cakap lah. Yang membezakan dulu saya tak jaga sangat sembahyang. Kadang-kadang kalau terlepas tu macam tak rasa sangat. Tapi bila sekarang saya takut sangat kalau saya tak sembahyang. Jadi bila selepas berhijrah, Jemaah PAS nak meraihkan saya yang pada mulanya saya tak nak. Itu saya ikut lagi program UMNO lah. Maksudnya saya tak nak dengan PAS sebab artis tahu. Kalau bersama dengan pembangkang, tak dibenarkan masuk TV lagi. Pun tahu, jadi takut. Pun takut tak dapat masuk TV. Orang lain saya pun nak masuk juga, saya nak masuk TV. Jadi itu kesilapan saya lah, kejahilan saya. Tapi bila saya membuatkan yang saya sedar, bila saya ikut satu program UMNO lepas berhijrah, saya ikut ke Seremban, Ampangan Seremban. Tapi bila balik masa tu dia nak langgar maghrib. Maghrib kan pendek. Jadi bila saya bertolak daripada situ dekat pukul 7, so tak sampai KL lagi masa tu 7.30 dekat pukul 8. Jadi saya dalam dunia hiburan sebenarnya, artis-artis ni kalau nak semayang, kalau nak buat benda-benda yang amal ibadat tak boleh tunjuk. Nanti kalau tunjuk dia kata nak tunjuk bayi pula. Maknanya kena sorok-sorok. Dia dah jadi terbalik sekarang. Benda yang baik-baik pasal agama semua kena sorok-sorok. Tapi maknanya bila saya macam jadi macam menggabar nak maghrib macam mana, saya sebenarnya kalau boleh tak nak orang tahu. Biarlah saya nak semayang sendiri. Tapi saya kena berhentikan bas yang bawa kita orang balik tu sebabnya saya memang tak boleh nak semayang kalau masuk KL kan. Mana tak boleh jamak. Dekat sangat dengan KL, tak lebih 90 km. Jadi saya kena bagi tahu juga. Jadi saya bagi tahu lah dekat ketua artis tu, saya kata boleh tak berhenti sekejap, saya nak semayang. Dia jadi macam bersalah. Nak semayang tu jadi macam bersalah sangat nak bagi tahu. Betul, memang dalam dunia artis macam tu. Jadi bila saya bagi tahu, dia pun dengan muka ketat dia cakap, okey kita kena berhenti sekejap biar Abadi nak semayang. Oh, 20 artis saya seorang yang nak semayang. Dulu tak sedar. Dulu saya tak nampak, sekarang saya nampak. Lepas tu tiba-tiba hati saya dudak macam, ya Allah, kalau dah jadi apa-apa pada aku dalam bas ni dengan yang lain tu macam mana? Tak tahu lah. Saya tak tahu. Saya rasa berbeza sangatlah dengan saya yang dulu, yang membuatkan saya nampak banyak benda yang saya ni secara tak sedar jauh daripada Islam. Bila kita pun bekerja tiap-tiap hari langsung tak memikirkan tentang Islam. Jadi bila saya berada dalam dunia hiburan dulu saya sebut benda ni, bila amal ibadat memang kena sorok-sorok ke artis tu. Bila kalau tunjuk tu nampak macam nak tunjuk baik. Tapi bila kita berlakon langsung tak ada memikirkan dosa, pahala, halal, haram. Suami orang kita boleh peluk, suami kita orang boleh peluk, ambil terus. Macam tu. Sebab benda-benda tu yang dia jadi huru-hara keadaan. Kita tak ada langsung garis panduan. Jadi bila dalam keadaan macam tu, bila benda yang maksiat, bila tak ada garis panduan Islam, maksiat nampak macam benda biasa. Tapi orang yang nak pada agama nampak luar biasa. Macam tu lah. Semayang kena sorok-sorok. Tapi yang maksiat, bila kita berlakon suami orang dengan isteri orang, saya pernah tengok suami orang dengan isteri orang, dia bergumul-gumul atas kaki. Maknanya dia berlakon, saya pun takut nak macam tu. Tapi konon-kononnya dalam TV, nampak shot dia kat kaki je lah. Dia tak nampak lah sampai atas tu nampak pelik kan. Jadi dia ambil. Tapi yang berlakon tu suami orang dengan isteri orang. Dia berlakon, dia ambil guling-guling nampak kaki dia. Tapi bila dia berlakon yang berlakon tu kawan saya, tapi saya tak boleh sebutkan. Sian ni kan. Tapi cumanya saya nampak macam over sangat. Macam suami kau tak ada macam tu, saya kata. Jadi bila dia habis syuting tu, saya tanya dekat dia, tak apa tu berlakon macam tu, suami kau tak ada. Padahal sebelum ni saya berlakon peluk-peluk juga. Padahal saya rasa macam sikit-sikit tak apa. Betul. Padahal salah. Kesalahan, dosa dia sama. Tapi bila saya tanya dekat kawan saya yang isteri orang tu, dia kata, tak apa, suami I sporting. Dia hiburan macam tu. Dia dah jadi budaya. Maksiat nampak macam benda biasa, tapi orang nak pada agama nampak luar biasa. Macam sekarang bila UMNO dah mendidik rakyat ni, tanpa sedar kita ni dijauhkan daripada Islam lah. Kena akui benda tu. Maksiat nampak macam benda biasa. Tapi macam sekarang bila saya berada di sini, niat saya memang nak mengajar. Saya tak pernah terfikir pun untuk mengajar macam fitnah. Banyak sangat fitnah pada UMNO. Kalau tak fitnah bukan UMNO lah namanya. Betul.
bila saya berada di sini, saya berkongsi pengalaman hijrah saya nak mengajak orang lain pada Islam yang sebenar. Tapi bila saya mengajak, saya berada di atas pentas, dia kata saya mengajar. Baru dia pakai tudung nak jadi ustazah. Ya Allah ya Tuhan, saya tak pernah terfikir pun nak jadi ustazah. Saya tak ada kemampuan. Saya datang kat sini dengan niat untuk mengajak orang pada Islam. Bukan ikut saya, suruh ikut Islam. Tapi maknanya betapa busuknya yang belah sana tu. Banyak sangat fitnah sampai dia nak buatkan orang nampak kita ni tak betul. Banyak sangat kata saya keluarkan fatwa. Saya tak pandai benda tu. Tapi bila saya kongsikan ilmu daripada majlis-majlis ilmu yang saya pergi, macam banyak sangatlah benda, dia kata saya keluarkan benda-benda sesat. Padahal dia tak faham. Betul, dia tak faham. Dari segi aurat pun, macam aurat lelaki, bila saya kongsi pun jadi satu benda yang masalah sangat pada mereka. Macam aurat, bukan saya cakap. Bila Ustaz Azhar contohnya, saya antara yang mempengaruhi saya Ustaz Azhar juga lah. Banyak sangat ilmu yang saya boleh senang dapat daripada apa yang disebut daripada mulut dia. Jadi dia kata macam selalu orang sibuk pasal aurat perempuan, tapi orang lelaki pun kena jaga juga aurat dia. Sebab tidak boleh jatuh fasik, boleh jatuh munafik. Tapi benda tu bila saya kongsi, dia kata saya tak betul. Padahal saya dapat benda tu berustad. Maknanya Nabi bersabda, sampaikanlah walau satu ayat. Jadi bila saya tak tahu, saya akan sampaikan. Memang menjadi tanggungjawab kita menyampaikan dan berpesan-pesan. Tapi ialah hati manusia tu Allah yang pegang. Jadi bila saya tengok tanpa sedar, Allah akan memberi hidayah dan menunjukkan kebenaran pada siapa-siapa saja yang disuka. Saya dapat lihat pada yang tak nampak tu pelik-pelik sangat komen dia. Pelik-pelik sangat komen dia pasal saya. Menampak macam saya sebenarnya nak buat sesuatu yang lebih baik untuk memberi kesedaran pada orang lain. Tapi saya ini yang dituduh jahat. Dia suruh saya, maknanya ya Allah yang aku minta-minta lah AB dia diberikan hidayah. Minta-minta dia. Maknanya saya yang dulu betul lah, sekarang ni saya salah. Itu yang saya boleh sebut. Yang mana saya memang rasa sedih sangat lah. Semua kena sedar keadaan yang mana bila kita ni lama sangat dalam sebuah kerajaan, memang kena akui kita ni sebenarnya di bawah sebuah pemerintahan kerajaan yang memang tak berlandaskan Al-Quran. Kena akui benda tu. Bukan dalam dunia hiburan je. Dalam dunia hiburan memang kita deal asyik pasal duit je, cakap pasal duit. Tapi saya nak sebut kat sini pengalaman saya bekerja sebagai Inspektor Aliza. Inspektor Aliza pun saya walaupun tak tahu sangatlah banyak pasal akta-akta polis ni, tapi bila saya satu pentas dengan yang polis yang dah dapat hidayah juga lah, ada Datuk Fauzi Syari, dia sebut dekat atas pentas. Dan dia kata dia nampak juga benda tu yang mana dalam banyak, cuma dia tak berapa ingat semua. Ada satu akta, dia disebut section berapa saya tak ingat. Tapi dia kata pelacur, dalam pelacur punya apa yang berkaitan dengan tangkapan, dia kata pelacur kalau ditangkap, dia bawa pergi balai untuk ambil laporan, lepas tu lepas. Dia tak ada untuk pasal benda tu makin berleluasa. Benda tu tak, kalau ikut Islam bukan macam tu cara dia. Tapi maknanya itu yang dia ingat. Antara yang akta-akta yang dalam polis memang tak berlandaskan Islam. Banyak benda lah dia kata yang tak adil. Ada hukuman tu benda yang patut berat tapi ringan, tapi hukuman yang patut ringan jadi berat. Dia macam-macam lah benda yang saya lihat. Contoh yang tidak baik bila kita dijauhkan daripada Islam. Satu yang saya nampak sendiri dalam dunia polis, mengikut pengalaman saya sebagai Inspektor Aliza, 01 dari 02 panggilan nombor. Ada abang polis kat sini? Abang polis? Maknanya saya kongsi pengalaman saya sebagai Inspektor Aliza. Bila saya melihat satu insiden, dulu polis memang tak dibenarkan pakai tudung. Maknanya kita sebuah negara Islam, tapi penjawat awam tak dibenarkan menutup aurat. Itu sebenarnya. Jadi 2005 ke 2006, masa saya berlakon juga, polis dibenarkan pakai tudung. Sebab itulah saya minta. Hati saya dulu memang dah lama dah nak pakai tudung. Jadi saya minta kepada Datuk Islam, bila polis dibenarkan pakai tudung, saya nak pakai tudung. Jadi takut-takut kat luar nanti saya takut saya pakai buka. Jadi saya realisasikan dalam TV dulu. Dan itu atas permintaan saya dan Inspektor Aliza, bila polis dibenarkan pakai tudung. Tapi bila saya melihat ada satu insiden sebelum polis dibenarkan pakai tudung, ada satu kakak ni, dia bekerja, dia bertugas, dia tak pakai tudung. Tapi bila balik dia pakai tudung. Jadi saya kata, Kak, kenapa Kak pakai tudung? Sebab tadi masa balik masa bertugas Kak tak pakai tudung. Saya kata, oh tak Abby, Akak bertugas polis memang tak dibenarkan pakai tudung. Tapi balik Akak pakai, tapi Akak kat luar memang pakai tudung.
Jadi saya pun macam agak sebelik lah. Macam dia boleh suka-suka hati separuh-separuh. Sebab pada saya kalau pakai terus kan. Kenapa boleh siap? Inilah yang saya nampak sendiri. Bila mana saya berada di sini, akhir zaman, manusia lebih takut undang-undang manusia berbanding undang-undang Allah. Saya dengar macam-macam ke mana-mana majlis ilmu. Kalau lampu syarat tu, diorang kata pukul 4 pagi pun berhenti. Kalau lampu tu merah, berhenti. Tapi bila undang-undang Allah dilanggar, macam tak rasa salah. Sebab ini yang saya sebut tadi daripada dulu kan. Kita tanpa sedar dijauhkan dari Islam. Bila mana apa saja pekerjaan yang kita lakukan hari-hari langsung tak dikaitkan dengan Islam. Itu yang saya boleh kongsilah. Untuk yang permulaan ni saya jumpa selepas ini. Okey, terima kasih kepada Kak Ebi di atas perkongsian pengalaman dan juga sedikit cabaran yang diterima semenjak dia berhijrah, Kak Ebi berhijrah dan juga sekarang ini. Dan juga banyak tekanan-tekanan yang diberikan kepada beliau. InsyaAllah.